mudah. 7 minit 100. Ya, 21 minit lengkap 300. Tapi sudah biasa buat, jadi Allah bisa menang biasa. Sudah biasa. Ya, Allah bisa. Rasanya Allah bisa. Yang kata tadi Allah, yang kata bisa tak boleh, dan jadi boleh. Ya kan? Cantik. Buat 300. Dengan sendiri 300 itu akan menjaga kita sampai ke 25, dia akan angkat kita suruh buat 1000. Kita rasa sikit 300. Nampak? Ish. Dan sesungguhnya kami telah meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa beliau telah ditanya, apa pendapat tuan tentang dua lelaki, seorangnya banyak kebaikan tetapi banyak pula kejahatan, dan yang seorang lagi sedikit kebaikan sedikit pula kejahatan. Jawab beliau, aku tidak menyamakan sedikit pun tentang keselamatan dua lelaki tersebut. Dua-dua tu tak sama, ya. Maknanya maka itu ada perbezaan lah, ya. Jadi maknanya keadaan yang kita lihat tadi, soalan ditanya kepada Abdullah bin Abbas, satu orang dia kebaikan dia banyak, kejahatan dia pun banyak. Habis kan? Maknanya kejahatan yang banyak tadi ini akan menutup kebaikan yang banyak tadilah. Tak ada apa dah dia. Yang seorang lagi pula kebaikan dia pun sikit, kejahatan dia pun sikit, pun tak ada apa juga. Dua ada sikit-sikit tu likup je lah. Jadi dua-dua tu tidak ada apa, tidak ada kebaikan, tidak ada kejahatan, kosong. Ya, ini artinya tidak ada nilai lah. Dan contoh apa yang kami katakan itu samalah seperti keadaan seorang pesakit. Sesungguhnya rawatan kepada pesakit itu ada dua bahagian. Satu bahagian ialah ubat, satu bahagian lagi ialah berbantang. Maka sekiranya kedua-duanya berhimpun, yakni melakukan pengobatan dan berbantang, maka seolah-olah anda sebagai pesakit yang telah sembuh dan sihat. Sekiranya tidak dilakukan kedua-duanya sekali, maka berpantang itu lebih utama kepada pesakit, kerana ubat tidak akan memberi manfaat sepenuhnya apabila tanpa berpantang. Sesungguhnya kadangkala berpantang akan memberi manfaat meskipun meninggalkan ubat. Itu sebagai contoh yang kita boleh faham. Ini kita merujuk kepada keadaan kita dalam soalan menjaga antaranya kita menjaga nafsu kita sendirilah, ya. Nafsu ini sentiasa menyuruh kepada kejahatan. Ya, antara kejahatan yang ketara yang banyak terjadi kerana puncanya makanan. Ya, makanan yang kita makan tadi ini akan mengolah dengan sendirinya akan membentuk peribadi seseorang. Ya, sama ada menjadi seorang yang soleh atau orang yang talih, yang tidak baik, ya. Jadi makanya di sini diambil penimbangan oleh Imam Ghazali bahwasanya dalam soal kita nak jaga nafsu kita supaya tidak meronta, menjaga syahwat kita supaya tidak menggugat akal kita, maka kita perlu kepada perkara yang paling penting sekali adalah berpantang, ya. Pantang, ya. Maknanya contoh jadilah kalau kita nak imbang nafsu amarah kita, 3 perkara kita kena pantang. 3 perkara kita pantang, nafsu amarah kita dapat terkawal. Pertama, kurang makan. Kedua, kurang tidur. Ketiga, kurang cakap. Itulah dia. Itu dia punya punca. Pantanglah lah. Itu kiranya berpantang lah tu. Ya? Kita kurang makan. Kita boleh makan, kita kurangkan makan, ya. Jadi dalam persoalan ini, kurang makan ni
dia ada dalam tiga cara korang makan ni. Ya. Pertama, kita ambil kuantiti makan tu sendiri. Kuantiti makan, kiranya kita kalau boleh makan 2 pinggan nasi, kita makan sepinggan. Ya. Kalau kita boleh makan sehari 3 kali, kita bagi diri 2 kali ya. Ya, begitulah. Ya. Ini ajaran ni ada sebut juga dalam kitab Taurat. Ini yang saya cakap. Ya, di mana Nabi Allah Musa AS telah mengajar kepada umat di sini lah, ya, kurangkan makan. Ya, antaranya kalau kamu boleh makan 2 pinggan, makan sepinggan lah. Kalau kamu boleh makan sehari 3 kali, kamu jadikan dia 2 kali. Ilmu ni juga disampaikan kepada semua golongan padri kena betul lah. Sepanjang karier mereka sebagai padri dalam gereja, mereka kena jual kerja tu. Korang makan, tak boleh kurang, tak boleh banyak makan. Itu kurang. Jadi ajaran ini sudah ada daripada zaman Nabi Musa AS, dan kita boleh buat itu. Cara yang kedua dengan kita mengurangkan, ya, jenis makanan. Kalau kita boleh makan 1 pinggan dengan 3 lauk, kita makan 1 pinggan dengan 2 lauk, contohlah. Kurangkan dia punya apa? Dia punya resipi dia. Ya, itu ceritalah. Ya. Makna kata kalau makan 1 mata lah, kalau boleh. Ya. Inilah yang diajar oleh yang diamal oleh Nabi, yang diamal oleh Sayyidina Umar bin Khattab dengan teguran daripada Salman Al-Farisi. Umar tanya kat dia, ada apa yang tak kena kat aku ni, hang kena tegur. Kita dah lama dah ni, sama-sama kita dah lama sekarang ni bersama Rasulullah, tapi hang tak pernah tegur aku, kata Umar kepada Salman. Ya, sebab Salman ni warak dia lebih lah. Warak dia lebih. Ya. Kalau kita kira dalam segi asalnya ilmu tarikah yang ada dalam Islam ni, antara orang yang membawa tarikah kepada umat manusia ni daripada Nabi adalah Salman Al-Farisi. Ya, orang yang pertama Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq. Ya, itu dia. Ya, orang yang kedua iaitu Salman Al-Farisi. Dia terima tarikah daripada Nabi. Ya, dia orang dua awal. Jadi dia lebih awal lagi telah sampai kepada darjat wara'. Ya. Ini kelebihan Salman Al-Farisi. Jadi Umar pun minta kepada dia lah, kamu kena tegur aku. Jadi dia kata lagu ni lah, aku nak tegur kamu 2 perkara ya. Kamu sekarang ni makan 2 lauk, kamu pakai 2 baju. Nampak? Makna kata makan 2 lauk lah. Ya. Ada makan lagu ni dan ada makan lagu tu. Ya, pagi makan lain macam kita lepas ni lah. Pagi makan roti canai, tengah hari makan nasi. Tu cerita dah, nampak tak? Malam makan lain pula lah. Tu dia. Jadi 3 macam makan lah. Umar makan 2, dia ada 2 jenis makanan. Ya. Belah pagi dia makan lain, belah tengah hari dia makan lain. Baju pun begitu. Siang pakai 1 baju, malam pakai 1 baju. Tak sama. Sepatutnya martabat Umar tu seperti sahabat Nabi, maka dia kena pakai 1 baju aja. Makan tu 1 jenis lauk. Nampak? Itu maksud dia lah. Okay, inilah yang kata korang makan yang kedua tadi lah. Korang makan yang ketiga. Korang makan yang ketiga ni tentang makanan tak korang. Nampak tak? Dia kurangkan pada kedudukan harinya. Itu kita berpuasa. Nampak tak? Korang tak korang makan. Kalau 3 roti canai kena 3 biji. Jadi bagi ya, no? Tengah hari tak makan nasi, malam kena makan nasi juga kan? Hari-hari macam tu. Orang ni nak korang macam mana? Dia tak boleh korang. Dari segi kuantiti makanan tak boleh korang. Memang itu makanan dia. Jadi dikorang cara mana? Dia berpuasa. Nampak tak? Puasa Isnin Khamis. Jadi mak kita seminggu 2 hari tak makan lah. Nampak tak? Kalau makan pun makan untuk sahur. Dan berbuka sikit lah.
Jadi ini martabat yang ketiga lah. Jadi cara yang ketiga ni kita boleh buat lah. Orang awam macam kita ni boleh buat lah. Boleh insyaAllah lah. Ketiga. Tapi nak puasa tu dah berat sikit lah. Tapi itu yang paling baik. Ya. Macam kita nak korang makan tak boleh. Kita dah biasa. Tiap-tiap pagi kena makan nasi kandang. Kata lah kot nak. Dapat tidak no? Tengah hari makan apa pula? Nasi juga tak. Malam pun nasi juga. Ya. Macam ni lah hari-hari. Jadi kita nak korang lagu mana? Korang ni dengan berpuasa. Kita puasa hari Senin, kita puasa hari Khamis. Ikut sunnah Nabi, hari ini sudah jadi korang yang banyak. Kalau kita buat begitu, kita telah menempa satu martabat yang cukup baik, iaitu kita kurang dengan berpuasa. Itu lebih baik. Itu kata Nabi SAW. Sebagai contoh, Rasulullah ketika satu pagi pun dah naik matahari dah lah. Matahari pun dah naik dah. Rasulullah pergi ke rumah isteri baginda Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ya Aish, Rasulullah panggil kat dia begitu. Gelaran pendek lagi panggil dia. Ya Aish. Ya. Tu ya. Rasulullah kata kat dia, ada apa kau boleh kita makan pagi ni? Dia kata hak putih pun tak ada, hak hitam pun tak ada. Hak putih tu hanya sejuk lah. Yang hitam tu kurma. Kalau begitu, aku berpuasa. Ni mana dia kata. Tak ada apa nak makan hari ni, makanan kita tak ada yang kita nak makan hari ni, maka aku berpuasa hari ni. Itu cantik. Ini kaedah yang kita ambil. Jadi terbaiknya kita ambil cara ketiga dia lah. Kalau ikut keadaan cara budaya hidup kita hari ni, setiap hari makan macam tu, maka eloklah kita kurangkan, ya, kurangkan makan pada cara melalui berpuasa. Pahala kita dapat, kesihatan kita dapat, kebaikan pun kita dapat, ya, manfaat kita akan dapat. Dua-dua manfaat dapat. Manfaat makan kita dapat, manfaat kita puasa pun kita dapat. Kelebihannya puasa ni. Baik. Puasa ni bila kita puasa, tuan-tuan, ya, satu kelebihan saya sebut ini kajian daripada pakar-pakar perubatan, kesihatan, pakar kesihatan, perubatan kesihatan. Bila kita berpuasa ni dia akan mengubah. Ya, ini Allah punya kerja. Ya, Allah jadikan manusia macam tu. Bila kita berpuasa dia akan menggubal kita punya sel badan kita ni. Sel kita ni memang hari-hari rosak. Memang harus kita kian tua. Sel kita banyak rosak. Ya, banyak rosak. Betul. Itu dah memang dah tak dapat tidak. Sedikit demi sedikit, lama-lama kita mati lah. Apabila sel kita dah sampai satu peringkat, kekurangan dia dah cukup kurang dah, maka kita mati lah. Ini antara kajian yang dibuat oleh para pengkaji daripada bidang kesihatan. Jadi apabila kita puasa, dia akan gubal sel baru. Bila kita puasa, tuan-tuan, dengan sendiri dia jadi stem cell maya. Dia akan gubal sendiri sel tu. Sel baru tu akan digubal melalui puasa. Ini kerja Allah. Ya. Jadi mana-mana sel yang rosak, sel tu akan ambil alih. Nampak tak? Itu yang kita tadi ni. Orang sakit nak rawat paling baik iaitu dengan cara berpuasa. Walaupun kita makan ubat, kita ada kawalan daripada pakar-pakar perubatan, ya. Kita ada unsur-unsur rawatan yang tertentu, tapi yang terbaik adalah berpuasa. Berpuasa itu masuk dalam kumpulan berpantat. Nampak, ya? Jadi puasa inilah yang paling mujarab sekali. Dua perkara yang paling penting untuk rawatan penyakit. Pertama, kita kena cukup tidur. Cukup tidur tu rawat penyakit tu. Nampak pagi lah. Tu dah. Tambah-tambah orang kena penyakit kanser. Orang ada penyakit kanser ni, tuan-tuan, dia kena cukup tidur. Kita ambil secara kasar, pukul 10 kena tidur lah. Jangan lepas pada pukul 10. Kalau orang ada penyakit kanser lah. Ya. Tuan-tuan tanya pakar perubatan tu lah. Ya. Pukul 10 dan subuh tu kita kena bangkit lah.
Masuk waktu subuh tu kita kena bangun, jangan 2 kali lagi. InsyaAllah akan jadi rawatan secara maya. Kedua, kita berpuasa. Itulah 2 kaedah rawatan yang Allah bagi kat kita secara rahmat yang besar. Kalau kita dapat lakukan demikian itu, tak sakit pun kita buat lah. Jangan tunggu sakit pun buat. Dalam keadaan duduk sihat-sihat tadi, boleh makan, boleh tidur. Kita kena buat cara tu lah. Cukupkan kita punya tidur, cukupkan kita, maknanya kita latihkan dengan puasa tiap-tiap minggu, Isnin Khamis, jangan terlepas. Kita buat tarawih tuan-tuan, insya-Allah tuan-tuan selamat sihat, ya, panjang umur. Itu dah. Itu cara dia boleh faham, insya-Allah. Doa. Kemudian nak makan ubat apa semua tu lain, tu bab lain dah tu. Itu sahaja antara yang kita pantang tadi. Baik. Jadi maka kata musannif, ya, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, aslu kulli dawa'in al-himyah. Nabi kata, asal segala ubat itu ialah berpantang. Asal segala ubat berpantang. Pantang itu dan pantang ini, dengan kita berpantang-pantang tadi akan bawa kebaikan. Ya. Maksud berpantang oleh hadis tersebut ialah bahawa berpantang itu sudah memadai daripada semua ubat. Wallahu a'lam. Oleh sebab itu, maka sebahagian besar penduduk India menggunakan cara rawatan mereka secara berpantang dengan menahan pesakit daripada makan, minum dan bercakap selama beberapa hari. Betul lah. Lalu pesakit sembuh dan sihat dengan cara berpantang itu. Sembuh. Banyaklah di India ada begitu, ya, rawatan-rawatan India yang banyak dikaitkan dengan berpantang, tak bagi makan, tak bagi minum, jangan bercakap. Ya, ini semua ada dalam Quran. Dalam Quran ada sebut tentang tak bercakap ni, ada sebut dalam 2 kisah. Pertama, kisah Nabi Allah Zakaria. Betul dia dapat anak dia Yahya. Jadi Allah nak kurnia anak dekat dia, maka dia pun berpantang selama 3 hari tak cakap. Ya, 3 hari jangan cakap. Dia baru buang dia punya undi, dia dapat memelihara Siti Maryam. Bila dapat Siti Maryam, berkat. Dengan melihara Siti Maryam, maka Allah kurnia kepada dia anak, iaitu dengan mendapat Nabi Yahya. Tapi dia kena pantang 3 hari tak cakap. Ya, Siti Maryam masuk apa? Bila dia lahirkan anak Nabi Isa bin Maryam, dia pamit tanya kat dia, dia tak boleh jawab. 3 hari jangan cakap. 3 hari. Dia pamit tanya, tunjuk budak. Ya, dia pamit tanya kat dia macam mana dapat anak, tunjuk budak, jangan cakap. Rupanya Nabi Isa memang Nabi. Allah berikan kepadanya satu kelebihan yang luar biasa, kita panggil irhash. Irhash ni perkara yang mencari ada berlaku kepada Nabi-Nabi sebelum mereka menjadi Nabi. Masa dia patut baby, masa dia kecil, belum jadi Nabi lagi lah, tengah ada anak terona lah, masa tu akan berlaku perkara yang luar biasa kat mereka, macam mukjizat jugalah. Tapi dia panggil irhash. Irhash. Itu perkara yang mencari adat. Itu yang kata Nabi, bila dia tunjuk dekat Nabi Isa bercakap. Dia kata, aku ni adalah Rasulullah. Aku ni adalah Rasul, diberikan kepada kitab, diberikan aku akan Alkitab. Itu satu kelebihan yang ada kepada Nabi Isa yang kita tunjuk tadi ni, berpantang 3 hari dengan bercakap. Ya, kita bersopa juga antara rawatan-rawatan yang melibatkan mana kata badan kita, antaranya penyakit-penyakit yang berkaitan dengan perut. Ya, elok kita pantang 3 hari yang cakap. Lah ni bukan cakap, dia bagi tidur tau, dia dah purun sleep, dia dah semua ada tu. Tak makan, tak cakap, nampak tak? Hari ni punya rawatan semua tidur, dia dah. Baru dia dapat inspirasi pada Al-Quran. Maksudnya benda tu sudah ada awal, 1400 tahun dulu sudah disebut, ya, cara rawatan yang paling mujarab, put on sleep, bagi tidur. Sakit apa bulan ni berat,
start daripada COVID lah. Seluruh bila COVID kan, maka pakar-pakar ni buat kajian, dia tak boleh bercakap, dia tak boleh makan, tak boleh minum. Nampak kita pakai drip lah, drip masuk ke dalam air, bagi dia tidur, kurang sleep, bagi tidur. Dia dengan cara tidur tu, dia akan perawat sendiri. Bila kita tidur, kita punya sel-sel tu akan mula jadi berehat dan segar. Dia akan kurang rangsangan kurang. Ini boleh menggalakkan kita. Kemudian antaranya lagi, makan ubat ni masa yang paling baik malam tu lah, makan ubat sebelum tidur. Sebab masa kita tidur kita ini akan melancarkan lagi perjalanan darah kita, dengan di mana sel-sel tadi ini akan mula berehat. Kurang tidur jadi masalah. Sel kita kena lebih kerja. Itu dia. Macam waktu maghrib, masuk maghrib tadi ini kita berbuka puasa kan. Waktu itu proses pembakaran lemak. Ini Allah buat sini badan kita macam tu. Proses pembakaran lemak. Orang tak makan malam ni, dia punya badan insya-Allah elok maintain badan ni, cantik. Orang yang banyak makan malam ni tak tahu lah, buncit lah, gemuk lah, macam-macam lah. Tak gitu dia main macam-macam penyakit yang kita tak dapat nak kawal. Itu antara jahat yang makan malam. Sebab itu Islam letakkan masuk maghrib buka puasa habis. Kalau nak makan pun kita makan dengan isya, asyak, last supper lah. Itu boleh sikit. Itu antaranya. Ini kita sebut bab yang disebut Imam Ghazali tadi lah. Maka dikata musannif, sebahagian penduduk India menggunakan cara rawatan mereka secara berpantang dengan menahan pesakit pada makan, minum dan bercakap selama beberapa hari. Lalu pesakit sembuh dan sihat dengan cara berpantang itu. Cara-cara lain. Maka telah jelaslah kepada anda dengan keterangan hakikatnya ahli takwa mereka itu adalah golongan tingkat tertinggi daripada para abid. Maka kerana itu anda wajib mengerahkan tenaga untuk menghasilkan takwa itu dan tumpukan seluruh perhatian kepadanya, dan Allah SWT juga memberi taufik dan hidayahnya. Kemudian kita masuk bab memelihara mata, lidah, perut dan hati. Kemudian hendaklah anda memelihara anggota badan yang 4 ini, yang menjadi asal punca pembentukan sifat takwa. Itu dia. Nak bentuk sifat takwa, asal puncanya 4 anggota kita ni: mata, lidah, perut dan hati. Hati ni jantung lah, bukan liver kan? Jantung lah. Kita orang Malaysia ni kata hati. Kalau Indon dia kata jantung, Indonesia kata jantung, lepas tak kata hati. Kitab-kitab dia bahasa tulis jantung. Peliharalah jantung kamu, bersihlah jantung kamu. Kita hati. Bahasanya hati lain, jantung lain. Tapi kita ada kata hati, semua boleh terima kata jantung pun hati. Tak apalah, itu dah memang bahasa kita kan, pakai ambil lah. Bila kata jantung, hati itu kita dah faham. Tapi sebenarnya adalah jantung, hak orang putih kata kan. Maka pertama dia ambil mata kasar ni lah. Cukuplah kepada anda mengingati bahawa pertisaran urusan agama dan dunia adalah beredar di sekitar hati. Dan ingatlah bahawa punca lintasan hati, kesibukan dan kerosakannya pada kebanyakannya ada datang daripada mata. Nampak tak? Karena hati itu adalah raja bagi jasadiah kita. Jasad kita ini rajanya adalah negeri ataupun negara jasad kita ini. Dia punya raja adalah hati, jantung. Maka itu dia punca pada dia. Jadi yang memberi kesan pada jantung itu pula adalah punca daripada mata. Mata lah yang menyebabkan bawa kepada hati. Daripada mata turun ke hati. Nampak? Ada kan patah kata kan? Itu memang betul. Memang betul, tak ada masalah. Kesibukan kerosakannya pada kebanyakan ada datang daripada mata. Nampak? Dan kerana itu Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu telah berkata, sesiapa yang tidak dapat mengawal matanya, maka hati yang ada di sisinya tidak mempunyai nilai harga. Mata kita kena kawal. Kena tahu apa dia kaedah-kaedah yang boleh menyebabkan terbukanya mata. Sebab daripada mata kasar inilah
yang berpunca sehingga terbukanya mata hati. Yang penting itu mata hati lah. Ya, mata hati, ya, mata yang ada pada hati. Ya, ainul basirah dia bagi. Ainul basirah itu mata hati lah. Itu paling penting. Mata hati itu kena diceliakkan. Baik, itu yang pertama. Kedua, lidah. Cukuplah kepada anda mengingati bahawa untung, laba anda dan penghasilan faedah penat, lelah serta usaha gigih anda seluruhnya untuk beribadat dan taat adalah terletak pada pemeliharaan lidah. Ya, cukup pada mengingatkan bahawa untung, laba, kerugian apa semua, hasil penat lelah kita tadi ini dia berpunca terletak pada lidah. Dan cukuplah pula anda mengingati bahawa kebanyakan ancaman bahaya terhadap ibadat, berterbatannya dan rosaknya adalah berpunca daripada pihak lidah. Ya, sehingga dikategorikan sebagai juzuk anggota yang paling banyak boleh melibat perbuat dosa, dan dia juga banyak boleh melakukan kebaikan. Imam Ghazali telah mewataskan sebanyak 17 perkara, ya, dalam Ihya Ulumuddin akan kejahatan lidah. Ya, ada 17 perkara dimasuk dalam Afatul Lisan, kejahatan lidah, kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Ya, dan kata musannif, maka dengan kerana lidah itu tadi terbatasnya, rosaknya dan berpunca pihak lidah dengan sebab berpura-pura, menghias-hiaskan bibir mulut dengan kata-kata manis yang palsu, mengumpat dan yang seumpamanya. Lidah akan merosakkan apa-apa sahaja pahala ibadat yang telah anda perolehi dengan usaha penat lelah anda dalam tempoh masa setahun. Ya, dengan kerana lidah, antara yang kita dapat satu contoh yang paling mudah kita faham, yang banyak berlaku, kita akan pindah amal ibadat kebajikan kita kepada orang dengan kerana lidah. Ya, bila ada kejahatan lidah itu berlaku, maka sampai amalan ibadat kita akan pindah kepada orang. Contohnya mengumpat. Bila kita mengumpat orang, dengan sendirinya amal ibadat kita pindah kepada dia, masuk ke dia. Hasan al-Bisri, ada orang mengumpat dia lah, ya? Ada orang turun mihabak ke dia, sianu dia telah mengata macam-macam kepada Tuhan, begini katanya, ya, ini yang saya nak sampaikan kepada Tuhan lah, ya. Jadi maka Hasan al-Bisri pun tak kata apa. Kemudian dia pergi ambil kurma yang ada elok, buah kurma yang ada elok tu, dia bawa satu uncang, dia bagi kat kawan yang mihabak ke dia tadi, hang bawa kurma ni, hang pergi jumpa orang tu, orang yang mengumpat kat aku ni, hang kata aku hadiah kat dia. Nampak, ya? Jadi orang ni pun bawa buah kurma tu, pergi dah jumpa si pengumpat tadi, ya. Aku dah bertemu dengan Hasan al-Bisri dan aku telah sampaikan kepadanya apa yang kamu telah umpat kepada dia. Jadi Hasan al-Bisri pula dengan murah hati telah menghadiahkan kamu, ya, sebungkus kurma. Sebab kamu dengan begitu murah hati menghadiah pahala kamu kepada dia, maka dia pun hadiah kurma kepada kamu. Oh lah, menangis dia, ya. Pergilah ibadat aku semua, dia kata. Maka tu aku mohon ampun, minta maaf kepada dia supaya dia halalkan balik kepada aku. Aku tak mau ibadat aku hilang, amal ibadat pahala aku hilang, ya. Maka pulang balik ke rumah Tuhan, tak balik dengan mohon pengampunan. Itu antara yang kita jadi contoh dah, ya. Baik, supaya kita faham, ya. Jadi makanya kita tadi ini, lidah akan merosakkan apa-apa saja pahala ibadat yang telah anda perolehi dengan usaha penat lelah anda dalam tempoh masa setahun. Setahun kita buat ibadat, kita pindah ke orang, ya. Kita puasa, contohnya puasa amalan setahun ni, puasa Ramadan, ya. Puasa Ramadan ni dapat pahala setahun, ya. Kita tambah dengan puasa 6, dapat pahala setahun. Tiba-tiba kita pergi mengumpat orang, habis kita bagi pahala setahun kat dia, percuma, rugi dah, ya. Kebetulan kalau kita dapat pula anugerah Lailatul Qadar, oh lagi banyak. Dengan kadang mengumpat, kita bagi habis ke orang pahala, lagi kita sedih, kita tengok besok di akhirat pahala tu tak ada, sedangkan kita ada catat dalam buku kita pahala tu, tapi pahala itu sudah berpindah,
Ini skema kita tak mau. Skema ni bahaya. Ini satu skema ni. Skema ilahiyah dia panggil. Bahaya tu. Menyebabkan kita akan jadi papa dan muflis di akhirat. Na'udzubillah. Ya, maka itu kata musannif, ya, tempoh masa setahun, malah 5 tahun dan 10 tahun, ya, dengan menyebut sepatah kata haji sebagai contoh. Ya, orang buat kerja haji, ibadah haji ni, dia mendapat pahala seolah-olah pahala haji 5 tahun. Sekali kita buat haji, nisbah pahalanya macam pahala 5 kali haji. 5 tahun. Nampak tak? Ini berlaku pada Nabi lah. Sebab Rasulullah mendapat perintah mengerjakan haji pada tahun yang ke-5 atau yang ke-6 Hijri. Tapi Rasulullah melaksanakan haji pada tahun yang ke-10. Nampak? Jadi maka ulama-ulama fiqah mengatakan kita boleh, orang yang nak pergi Mekah ni, dia ada kemampuan, ada masa, ada kenderaan, ada wang, ada kesihatan, tapi dia tangguh. Dia tak mau pergi Mekah, boleh diberi tangguh sebanyak 5 tahun. Jangan lebih daripada 5 tahun, boleh tangguh. Kata tahun ni boleh pergi, ada duit semua boleh pergi, ada panggilan, tak mau pergi lagi, boleh tangguh 5 tahun. Tu lah. Tapi pergi tangguh tabung haji, dibubuh di belakang sekali, penuh nak kena tunggu lah. Kalau dengan Allah ada 5 tahun yang dia bagi. Jangan lepas daripada 5 tahun. Kalau lepas daripada 5 tahun kita tak buat haji juga, sebarang kebajikan yang kita buat tidak jadi kebajikan. Pergi. Apa kebajikan yang kita buat tak jadi kebajikan. Itu ada hadis Nabi, dalam salah. Haji ingat, dia bagi cakap 5 tahun ni. Jadi sampai 5 tahun, pergilah. Yang ni kadang nanti kita kena buat jugalah. Contohlah, ya, orang tua kita, orang yang anak-anak muda lah ni banyaklah yang sudah bekerja dengan kerja-kerja yang baik, pendapatan yang lumayan, ada simpanan-simpanan yang banyak dan sebagainya, sampai ketika dia bakal pergi Mekah. Ada kemampuan, tapi orang tua dia tak pergi lagi. Bapak tak pergi lagi. Bapak dulu kayu gerek, pergi kerja, pergi balik cari duit, duduk belah mereka, sampailah mereka berjaya, jadi anak yang berjaya. Bapak tak ada pergi Mekah. Bapak dia tak mampu. Anak-anak ni mampu. Ini banyaklah kes-kes dia macam ni. Anak-anak tu mampu pergi, jadi eloklah anak-anak tu hantar bapak pergi dululah. Sebab boleh tangguh 5 tahun. Nampak tak? Tu ada apa yang buat dia lah. Saat ni saya dapat panggilan, tapi bapak saya belum pergi Mekah ni. Nampak tak? Macam mana? Hantar bapak hang dululah. Kamu ada kemampuan dan insya-Allah kamu akan mendapat rezeki lagi dari Allah. Hantar bapak mak kita pergi Mekah dulu. Tak depa masa kita dulu kecil, dia duduk belah, kita duduk cari duit. Dia tak ada masa nak simpan, tak ada kesempatan lah nak simpan duit. Dia pun tak buat haji lagi. Maka elok hamba hantar mak bapak pergi dulu. Tapi kami macam mana? Boleh tangguh 5 tahun. InsyaAllah dah tempoh 4 tahun lagi dia boleh kumpul duit balik lah. Itu dia tengok pada istita'ah pula. Kalau 4-5 tahun tak boleh capai juga, kemampuan buat kerja haji, itu satu keuzuran syar'i. Bukan saja keuzuran syar'i, itu tidak berikan apa-apa kesan, walaupun lebih daripada 5 tahun. Duit saya hantar habis lah, mak saya pergi Mekah, habis dari duit saya. Semua nak simpan pula mau dekat 7-8 tahun. Tak apa lah, simpan dia lah. Kerana kamu bukanlah orang yang wajib. Kita tengok pada syarat wajib haji, antaranya istita'ah, ada kemampuan. Ini kena dipakai lah. Itu sebagai satu uzur syar'i. Tak apa dia tu. Baik, sambung Jadi maka kata musannif kita balik tadi lah. Dan yang 10 tahun hanya menyebut sepatah kata buruk saja, dan kerana itulah dikatakan orang tiada sesuatu yang paling wajar dipenjara dengan tempoh masa yang lama selain daripada lidah. Ada hadis ada sebut tentang haji mabrur. Antara kata Nabi, orang yang jaga lidah, yang selalu bercakap dengan bahasa yang baik, dengan kata-kata yang murni, nampak tak dan rajin menjamu orang makan, dia mendapat haji mabrur. Itu dia. Ada hadis. Boleh dengar dia lah.
Ada hadis orang yang bercakap dengan baik, semua keadaan sentiasa dia jaga lidah dia, ya, bercakap yang baik, berkomunikasi berbaik, interaksi dengan bahasa yang baik, tak menyakitkan orang, senang orang dengar kalimah dia, ya, mudah pula orang mengambil kira, dan dia juga mudah berbicara. Satu perkara, ya. Dan kedua, rajin bagi makan orang, kenduri, suka belanja orang makan. Itu adalah baginya haji mabrur. Nabi kata, itu ada hadis. Sama kan? Jadi kita faham begitu tinggi nilai haji mabrur ni. Bukan kita buat haji saja. Dah buat haji, kita kena susul dengan akhlak, sikap-sikap yang baik. Dah jadi haji, kita kena rajin buat perkara yang baik. Antaranya jaga lidah. Lidah kita paling penting nak jaga dah. Sehingga Allah turunkan khas dalam Al-Baqarah, ya, tentang suatu peringatan kepada Bani Israel, antaranya hendaklah mereka wa qulu lin-nasil husna, hendaklah kamu jaga lidah, cakap dengan bahasa yang baik kepada manusia. Sampai Tuhan turun perintah, ada pasal, ya. Baru kemudian aqimus salat, tu zakah baru datang, perintah sembahyang dan zakat. Ni bahasa dulu, mulut dulu yang tekan dulu, paling penting. Itu antaranya kita ambil faham lah. Jadi antara yang kata tanda haji mabrur ni, dia akan bercakap yang baik, ya, tak ada lah mencarut. Antaranya lagi jagalah apa tulisan tu, dia tidak berdusta, tidak menghina orang, tidak mengumpat, tidak mencela, tidak mengingkari janji, tidak naik saksi palsu, ya, dia memberikan dakwaan-dakwaan yang palsu, ya, menyampaikan perkara yang baik, senantiasa mengingatkan orang dengan urusan-urusan kebajikan, ya, rajin baca Al-Quran, itu paling nombor satu sekali. Itu lidah, ya, nak kena jaga begitu. InsyaAllah orang yang macam ini dikategorikan sebagai haji mabrur. Ya, itu paling penting, ya. Baik, kemudian kita musannif lagi. Dan lagi sepatah kata berdasarkan itu dia kata orang tiada sesuatu yang paling wajar di penjara dengan tempoh masa yang lama selain daripada lidah. Ya, kita kena penjara. Dia artinya penjara di sini dia kena diawasi, dikawal dengan benteng, makna kata benteng ketakwaan. Itu paling jelas sekali, ya. Sebagaimana diriwayatkan bahawa salah seorang para abid yang 7, ya, salah seorang para abid yang 7 telah berkata kepada Nabi Yunus alaihissalam, ya, wahai Yunus, sungguhnya para abid apabila berusaha bersungguh-sungguh dalam ibadat mereka, tidak menuntut kekuatan untuk melakukan ibadat mereka dengan sesuatu yang terlebih utama selain ibadat, bersabar meninggalkan bercakap yang sia-sia dalam tempoh masa yang lama. Nabi Yunus ni satu ketika ada dijumpai oleh 7 orang ahli ibadat. 7 orang ahli ibadat ada menjumpa Nabi Allah Yunus alaihissalam, ya. Ya, umat dia lah, dipanggil orang-orang yang baik. 7 ni adalah ahli ibadat, ya, yang baik, yang sentiasa mendampingi Nabi Allah Yunus alaihissalam, ya. Jadi salah seorang bertanya dekat dia, macam mana dia kata satu orang ni, ya, satu orang ahli ibadat ni, dia tak banyak berbuat ibadat, ya, tidak banyak melibatkan ibadat lah, ya, tapi dia begitu jaga sungguh, bersabar dalam arti mengawal lidah, ya, mengawal lidah, tidak berlakulah urusan yang kita tidak afatul lisan, tidak terlibat dengan kecelaan lidah. Dia jaga lidah dia dalam tutur katanya, dalam janji-janjinya, ya, dalam memberi nasihatnya, yang tu dia jaga. Ibadat tak banyak mana, tak tahu mana ibadat dia. Macam mana kedudukan orang ni, bagaimana keadaan dia, ya. Berarti mereka perlu kekuatan beribadat, perlu berdiam diri pada perbuatan yang bermanfaat. Ibadat dia apa dia? Diam diri, jangan bercakap banyak. Itu aja ibadat dia. Dia bagi tumpu yang tu sangat-sangat, ya. Kemudian si abid itu kembali semula berkata kepada Yunus, maka ujarnya, jangan ada sesuatu yang terlebih utama di sisi Tuhan selain daripada memelihara lidah Tuhan, dan jangan Tuhan terlebih beri perhatian kepada sesuatu selain daripada perhatian kepada keselamatan hati yang berada dalam dada Tuhan. Maka inilah yang penting diingati selalu, itu dia. Nampak tak? Maka dia kata betul lah, ya.
dalam risalah Qusyariyah, Imam Abdul Qasim Al-Qusyari ada sebut kata ungkapan daripada Asyibli, ungkapan daripada Syibli. Dia kata tadi ini, apabila kamu idza jalasta lin-nasi fatakuna wa'idan, ya, li nafsika wa qalbika, apabila kamu duduk bersama dengan manusia, idza jalasta lin-nasi fatakuna wa'idan, kamu pelihara jaga, ya, lidah kamu, jaga hati kamu, ya. Fala tahurra syakati ma'hum, jangan kamu terpengaruh ramai dengan orang duk dengar. Macam kita cakap ceramah, kita ceramah ramai ribu-ribu dengar, cakap ceramah kan. Jangan kamu ketika kamu berada dalam kalangan manusia tu, kata Imam Abdul Qasim Al-Qusyari atas lidah Syibli, maka kamu kena jaga nafsu kamu, diri kamu, dan jaga hati kamu. Jaga dua benda tu. Maknanya kita jangan ada unsur-unsur riya, jangan ada unsur-unsur takbur, jangan ada unsur ujub, ya, jangan ada unsur-unsur sum'ah. Belum cakap kan? Itu kita nak jaga tadi, ya. Dan jangan fala tahun anda kastima'u, jangan kamu terpedaya dengan ramai orang di depan kamu. Oh, dia suka kat aku ni, ya. Mungkin pandai dan bijak apa ini. Jangan ada satu perasaan ujub, ya. Fa innahum yuraqibuna zahirak, mereka tengok luar kamu, ya. Dia tengok keadaan kamu, keterampilan kamu pada lahiriah, ya. Ya. Wallahu yuraqibu batinak, tapi Allah tengok kamu punya batin. Itu dia, ya. Ini paling penting kita nak faham. Kata Imam Qusyari di sini ada unsur-unsur apa? Unsur muraqabah. Kita kena bersandar kepada tiga. Silakan muazzin dengan segala hormat untuk menggunakan azan dulu. Kemudian kita sambung balik insya-Allah. Alhamdulillah wassalatan wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Insya-Allah. Ya. Baik. Sambung, ya. Mana kita bicara tadi tentang Nabi Yunus, ya. Dia dah bahas tadi. Habisnya iaitu kita perlu dengan bersabar dalam urusan lidah. Banyak kita jaga, ya. Apabila kita lebih dalam soal cakap ni, maka akan jadilah masalah pada hati kita sendiri. Dia akan memberikan kesan kepada hati kita. Apa yang kita bercakap pun memberi kesan kepada hati kita. Ya, contoh, ya. Contoh, kita banyak zikir dengan lidah, ada kesan pada hati kita. Zikir lisan, ya. Bila ada zikir lisan, kena zikir lisan dulu baru zikir qalbi. Kalau tidak mulai dengan zikir lisan, tidak akan ada zikir qalbi. Kalau sudah ada zikir qalbi, baru ada zikir ruh. Nampak? Baru ada zikir ruh. Kalau ada zikir ruh, baru ada zikir khafi. Ya, tengok, ya. Itu bab zikir tu. Ya, nanti kita halusi benda ni kan, kita nak faham. Sebab itu kita perbanyakkan zikir dengan lidah dulu. Ya. Perbanyakkan zikir dengan lidah, dengan berbagai-bagai bentuk sirah zikir yang datang warid kepada Nabi SAW. Dengan perbanyakkan zikir lidah itu, maka dia akan memberi kesan kepada zikir qalbi, zikir hati. Maka zikir hati apabila sudah bergabung, sudah mula bergerak dengan berzikirnya, baru ada zikir ruh. Zikir ruh ni ada 9 fungsi, 9. Ruh kita cuma yang ada sekarang 3, ya. Ruh kita 3 lah, yang sempurna lah. Muslim, insan yang kamil sampai kepada iman yang haqqan tadi ini, ada 3. Ruh pertama idhafi, hayawani. Ruh yang kedua insani. Dan yang ketiga ruh sultani. Kita hari ni ada 2 lah. 2 tu pun belum pasti lagi. Ruh idhafi itu semua orang ada, orang kafir apa dah. Ruh hayawani dia panggil, itu yang kita hidup. Kedua ruh tu orang kapan kita dah. Ruh yang kedua ruh insani. Ya, roh insani bila kita segar, kita aktifkan dia dengan zikrullah, iaitu zikir qalbi tadi. Bila zikir qalbi ini kita rancakkan dia, kita aktifkan dia, maka dia akan jadi zikir ruh. Zikir ruh inilah
yang akan naikkan zikir ruh kita yang kedua, makam yang kedua tadi sebagai makam insani, ruh insani itu naik kepada ruh sultani. Sudah. La tanfudhu ila bisultan. Al-Quran kata la tanfudhu ila bisultan. Kamu tidak akan menembusnya melainkan dengan sultan. Ruh ni akan sampai ke arash. Dia ada kontak dengan alam jabarut. Ada kontak alam jabarut, baru naik kepada alam laut, baru naik kepada alam samud. Itu terusnya sampai kepada alam izzah. Itu yang paling tinggi ya. Jadi maknanya itu naik kepada tingkatan-tingkatan yang disebut oleh para ulama hakikat ya. Baik, sambung kita. Jadi maknanya lidah juga main peranan yang penting. Betul lah, punca pada lidah. Kurang zikir lisan, kurang tidak adalah zikir hati. Hati kita tidak cerna dengan apa nama, dengan ma'rifah ya. Itu yang kita nak biar faham. Boleh kan kita sentuh sikit bab tu lah. Saya highlight sikit benda tu supaya tuan-tuan dapat lihat. Jadi pendek kata, peranan lidah sangat penting dijaga dan perlu diberikan satu penekanan khusus kepadanya ya. Jadi pendek kata, jangan lebih cakap. Paling-paling tidak kita kawal dulu, jangan banyak cakap ya. Tak ada pasal jangan cakap. Tak ada pasal jangan cakap. Mereka ada hal, ada perkara penting yang berkaitan dengan unsur-unsur ya, lidah yang boleh kita kaitkan dengan kebaikan. Boleh kan? Sebab Tuhan sebut dalam Quran dalam surah Al-Mu'minun, dia kata lawa tu perkara yang paling banyak lidah. Walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun. Di antara karakteristik orang-orang yang beriman kepada Allah dengan iman yang sukses, iman yang berjaya, yakni pada perkara yang sia-sia lawa mereka jauhi. Lawa ni banyak lidah ya, lidah lawa. Duduk dengar orang buat lawa, cakap lawa, bergelak kiki, yang tu lawa. Nampak tak ya? Dari itu sembang kosong, sembang tak ada manfaat ya. Sembang cerita-cerita dunia yang tidak berikan kebaikan, tidak berikan apa manfaat ya. Ini semua adalah lawa. Orang beriman tak buat kerja tu. Iman yang sukses, iman yang berjaya, iman haqqan dia bagi ya. Orang ni tak akan buat. Kerana iman haqqan ini hatinya akan gemetar. Wajilat qulubuhum, nampak akan gemetar hatinya. Ada feedback daripada hati itu. Itu artinya dia sudah sampai kepada zikir qalbi. Maka tu hati ini tu. Ini penting ya. Kalau tak ada yang ni, sembahyang kita tak sampai, tidak makbul. Sembahyang kita sah tapi tak diterima. Sah pada segi syarak, daripada segi syariat, daripada segi zahir hukum sah. Cukup rukunnya, cukup syaratnya, dapat dihara daripada makruhnya, jauhi daripada batalnya, sembahyang itu sah. Tak payah qadha, tapi dia tak sampai kepada makbul, diterima oleh Allah. Sebab syarat makbul ni dia kena syarat batin. Syarat batin makbul ni yang pertama sekali hudurul qalbi. Hadir hati. Nampak Imam Ghazali sebut ya, hudurul qalbi. Nak hadir hati macam mana? Kalau hati dia tidak hidup, maka hati dia kena ada zikir, dia kena zikir dia sendiri. Maknanya bawa ada konteks. Nak zikir dengan hati itu, untuk aktifkan hati dengan zikir hati, dia kena mula dengan zikir lidah, lisan. Hati Imam Ghazali ataskan ada 11 jenis zikir ya, dalam kitab Ihya Ulumuddin untuk kita amalkan hari-hari. Buat banyak-banyak ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd. Dekat tu ya, yuhyi wa yumiit tak sebut. Hadis kata macam tu. Ya. Ya, walakul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Paling kurang 100 kali sehari. Paling kurang. Jangan kurang pada 100. Baik guru buat bagi jadi. Sibuk ke tak sibuk, sakit ke tak sakit, tiap-tiap hari bagi jadi zikir itu sebanyak 100 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Buat 100 kali. Dengan 100 itu sendiri dia akan meningkat. Bukan kita nak meningkat sendiri,
dengan zikir itu. Apabila dia sudah berkesan kepada zikir qalbi, nampak tak? Kita akan tambah. Tak payah tambah, sebab tu Nabi mula dengan dia ambil secara elementary stage dulu, mula dengan 100, kan? Yang 100 itulah yang akan menggalak, yang akan mengaktifkan kamu, sebab dia sampai menjerak kepada hati. Bila menjerak kepada hati, maka dia akan meningkat sendiri. Kita sendiri yang dibuat 300, kita sendiri akan tambah 1000. No? Kalau kita nak tambah 1000 sendiri, kita ni penat, kita ni rasa berat, dia bosan sebab dia tak sampai di sini. Benda tak sampai hati ni memang kita akan bosan. Allahu Akbar, tak sampai ke sini, ya. Ta'zim, membesarkan syarat-syarat sah batin. Antara yang 7 kata Imam Ghazali, selain berhudurul qalbi, ta'zim, membesarkan Allah. Dia tak dapat merasai kebesaran Allah di sini, sembahyang tu jadi lama, jadi bosan. Wa innaha lakabira, Quran kata. Sembahyang tu berat. Ila 'alal khashi'in, mereka orang yang khusyuk, nampak tak? Jadi ini paling penting, nampak tak wajah dia. Jadi bukan senang kita nak khusyuk. Kita nak khusyuk tu kena ringan. Antara nikmat khusyuk sembahyang tu, jadi ringan sembahyang tu. Jadi seram ringan, ya. 4 qabliyah zuhur, 4 maktubah zuhur, 4 ba'diyah zuhur, 12. Dia rasa lagu 2 rakaat dia buat. Nampak? 12 rakaat tu dia buat, rasa lagu 2 rakaat. Punya pendek. Sebab kelazatan tu, kenikmatan rasa tu sudah ada, sebab dia sudah menyerap di hati. Tapi kalau tak sampai di hati, sebut 12 kita banyak sangat. Nampak? Pengambil dia bagi alasan, saya sibuk. Dia hari banyak, nampak? Tak ada masa nak buat. Ustaz tak apa, dia tak ada kerja. Dia kata tak ada kerja lah. Dia tu lampak dalam kepala. Macam kau dia fikir. Tu mana? Tak ada. Ini kita nak faham. Jadi pendek kata, zikir lisan tu kena banyak. Dulu nak jaga hati lidah. Itu kebesaran, kemuliaan anggota lidah yang Tuhan bagi kepada kita, justru anggota yang paling baik. Itu contoh. Selawat Nabi SAW. Sebab Allah perintahkan, sallu alaihi, Tuhan suruh perintah. Allah letak nama Allah dulu. Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Allah sendiri sebagai Tuhan berselawat kepada Nabi. Maknanya kita besar. Sebab itu selawat ni duduk nombor 1. Sesudah la ilallah, sesudah Al-Quran, sesudah la ilallah, selawat Nabi duduk nombor 1. Tasbih mana di bawah ni. Tasbih, tahmid, tahlil, takbir duduk di bawah ni. Zikir yang paling tinggi adalah salawat. Sebab Allah salawat. Dia tinggi tu. Nampak tak? Ya? Buat sehari, kita susahlah buat banyak. Mula 300 dulu. Start dengan 300. Boleh tak? Ya. Tak sampai 15 minit. Habis. 107 minit. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baca macam tu 107 minit. Nampak tak? Ya? Boleh. Ya? Makan nasi kandang pun 15 minit. Duduk melengung 5 minit. Duduk beratok 10 minit. Nampak tak? Ya? Hari tu setengah jam. Ya? Nasi kandang 7-8 lah beratok. Okay. Ini mudah. 7 minit 100. Ya, 21 minit lengkap 300. Tapi sudah biasa buat, jadi Allah bisa menang biasa. Sudah biasa. Ya, Allah bisa rasanya. Allah bisa. Yang kata tadi Allah, yang kata bisa tak boleh, dan jadi boleh. Ya kan? Cantik. Buat 300. Dengan sendiri 300 itu akan menjana kita. Sampai ke nombor 5, dia akan angkat kita suruh buat 1000. Kita rasa sikit 300. Nampak? Ish. Dah kita angkat kepada 1000, kita akan tambah lagi lah 3000. Masya Allah. Ini di Polis itu ada satu institut pusat pengajian tasbih Al-Quran kan. Budak-budak itu disyaratkan tiap-tiap hari kena ajar 3000 selawat Nabi. Budak-budak
yang pergi belajar di situ kena baca sehari 3,000 kali selawat. Nampak tak habis hari ni, kena tambah besok. Buat bagi jadi. Kemai baguslah dipajak budak-budak ada awal 3,000. Bersih budak-budak bergerak besok ni. Ya Allah, jiwa dia tinggi dengan ma'rifah. Itu selawat nombor 2. Tadi jadi kan? Itu kita buat. Kemudian tasbih. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Yang ini 100. Bagi jadi. Ini semua kita start daripada bawah. Yang sama banyak. Tapi bagi jadi istiqamah tu penting, konsisten. Setiap hari buat, jangan tinggal. Bagi jadi keselaluan, keserasian, menjadi sebagai suatu kelaziman, kebiasaan. Nampak? Boleh kan? Itu kita nak pakai. Faham ya? Itu kita nak ditekan di situ lah. Itu di antara contoh kita nak janakan kita punya. Ini semua kita sebut tadi dah. Baik, sambung ya. Kita sambung. Kemudian dia kata, ingatlah kepada nafas-nafas yang telah anda pergunakan untuk bercakap dengan perkara-perkara yang tidak berfaedah, sedangkan tidak beri mudarat pun kepada anda, andainya anda berkata astagfirullah, aku mohon keampunan Allah. Itu paling penting. Ya, kita bercakap ni tahan nafas kan? Cakap kita tak nafas kan? Dua benda makan dengan bercakap, tak nafas dia. Kita tak sedar, kita makan mana kita bernafas? Duk punya. Sambil makan boleh bernafas? Tak boleh. Tahan nafas baru makan. Duk punya tahan nafas. Tak ada. Tu yang tak tahan nafas telan cepat tu. Bila tak tahan nafas telan cepat, makan jadi kokoh, jadi masalah. Nabi kata kunyah 40 kali. Bila makan kunyah 40 kali Nabi kata. Nampak? Tu ya. Baru kamu telan. Ya. Dia akan acak macam mana dia mencernakan kita punya sistem kehazaman. Maka itu dia kata dengan sendiri tak akan jadi lemak. Perut tak kuncit. Makan kita kunyah betul yang dia kata, dengan betul dengan hazam cukup kita telan, insya-Allah tak jadi lemak. Nampak tak? Elak jadi kolesterol. Tak jadi kolesterol, itu dia. Pasal Nabi suruh punya 40 kali. Ini pengkaji Harun Yahya, sekolah daripada Turki. Dia kaji. Pasal apa Nabi kata kena punya 40 kali? Sebab nak melumatkan makanan supaya membantu sistem penghazaman, dengan sendirinya dia tidak akan jadi lemak dan tidak akan jadi kolesterol, maka tak kucing lah pun. Itu dia mana? Cantik Rasulullah, ya Allah ya. Kemuliaan yang begitu tinggi sekali Allah Ta'ala bagi. Wa innaka la khuluqin alim, tu Rasulullah, insya-Allah ya, sebagai contoh. Dan kita ganti dengan apa? Baik kita ganti makan tak bernafas, bercakap tak bernafas, baik kita ganti dengan astagfirullahaladzim, lagi baik. Ya, ganti dengan banyakkan astaghfar. Ya, 1000 untuk anggota-anggota kita lah, 1000 mata, 1000 telinga, 1000 mulut, 1000 tangan kaki, 1000 perut, 1000 kemaluan, 5000 hati, 11,000. Satu kos. Ya, kalau boleh dalam 3 hari. 3 hari. 3 hari 11,000. Boleh tak? Astagfirullah. Tak payah panjang-panjang lah. Astagfirullahaladzim. Nabi pun lepas semayang, Nabi baca astagfirullah saja. Nabi bukan baca lagu kita baca. Astagfirullahaladzim. Kita baca panjang. Astagfirullahaladzim. Nabi habis salam, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nabi. Imam Nawawi sebut dalam Fathul Bari. Ini Ibn Hajar Asqalani dalam Fathul Bari kata apa? Kita boleh tambah zikir, tak ada masalah. Zikir Nabi, asal Nabi buat yang ini mudah bagi supaya umat boleh buat. Kalau Nabi baca panjang teruk kita nak kena baca panjang, je tak? Maka tu Nabi baca pendek, astagfirullah, kita perpanjang. Kita umat ni perpanjang. Nampak tak? Ya? Jadi kita perpanjang astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Ya, awal dengan astagfirullah, 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 astagfirullah. 11,000 3 hari beliau. Mula dengan mata, bawa dengan telinga, kemudian pergi ke mulut,
Kemudian bawa kaki tangan join sekali 1000. Kemudian pergi ke belah perut, kemudian bangun kemaluan, ya 6,000 dah tu. 5,000 lagi khas untuk hati. 3 hari clear. Tentu buat tengok 3 hari buat. Apa perbezaan dia? Sendiri alami lah, tak payah abang kata lah. Lepas kita buat 3 hari ini kami terima dalam tarekah Syadziliyah. Dan tarekah Syadziliyah dia ajak begitu lah. Nampak tak? Sebelum kami nak masuk Rabitah, nak masuk dalam Zawiyah, dia suruh buat yang ni dulu 9,000 dulu, ya. Kamu kena bersih dulu, baru kita boleh panjatkan zikir kepada Allah, baru boleh buat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nampak tak? Ya, baru boleh tak la ilallah. Duk kotor ni tak la ilallah apa. Nampak tak ya? Ini antara kaedah yang dalam tarekah Syadziliyah. Kena ada tarekah. Bab ni ya. Tu, itu antara yang kata tadi ini. Astaghfirullahaladzim. Baik. Maka barangkali istighfar itu betul saat ketika yang mulia yang sangat perkenankan doa, langsung Allah mengampunkan dosa anda, maka anda beruntung kerana keuntungan yang melebihi modal harta anda. Atau anda berkata la ilaha illallah. Kemudian tadi saya katakan dulu, kita akan sambung insya-Allah pada muka surat 255 ya. 255. Kita ambil atas sekali lah. Atas sekali insya-Allah. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم وآخر الكلام والله سبحانه وتعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.